أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ربي أدهني مؤلا صدقي وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله الرسول دينا وبمحمد نبي رسولا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نويت تعليم وتذكر تذكير والنفس فالفادة الفادة والحسة تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء الله مرضاته وقرب ثوابه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang dirahmati Tuan Pengurusi Surau At-Taqwa Bukit Bandaraya, Sahibul Fadilah yang berbahagia Tuan Imam, barisan pegawai, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, alim ulama, para asatizah, orang soleh yang turut berada di dalam surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah solat maghrib yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan penuh kesyukuran kita kepada Ilahi kerana pada malam ini dapat kita bertemu kembali dalam kuliah bulanan kita berkaitan tentang bab ilmu faraid. Ilmu yang khusus membincangkan tentang bab pembahagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Dan kita juga hendaklah terlalu bermuhasabah diri dengan memperbetulkan niat kita apabila datang mengaji, datang mendengar kuliah, tujuannya adalah mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala. Itu yang paling penting. Sebab bila kita niat kita, apa-apa saja yang kita lakukan, niat kita semua lillahi taala, itulah yang menjadi kayu ukur dan menjadi asbab yang akan dinilai oleh Allah SWT di sisi nanti, insya-Allah. Selain daripada itu tuan-tuan, dia tak ada apa-apa tuan-tuan, kosong tuan-tuan. Sebab tu kita kena niat pertama kita duduk dalam surau ni, iktikaf kita mesti ada last kali tu disebut lillahi ta'ala. Begitu juga dalam kita menimba ilmu, kita menuntut ilmu, mengaji misalnya tuan-tuan mesti lillahi ta'ala. Untuk mendapatkan keredaan daripada Allah SWT, itu yang paling penting tuan-tuan. Itulah yang akan diangkat darjatnya di sisi Allah SWT, insya-Allah. Baik. Malam ni kita akan sambung kuliah kita muka surat 10 dalam bab asabah nasabiyah. Asabah nasabiyah. Sebelum ni kita dah bincang bab asabah sababiyah, iaitu qarabah hukmiyah. Malam ni kita tengok khususkan lagi, iaitu asabah nasabiyah. Asabah ni tuan-tuan, seperti mana yang saya dah jelaskan dalam kuliah-kuliah sebelum ni sebenarnya. Kalau tuan-tuan ingat lagi, memang kena ingatlah. Sebelum ni saya dah banyak kali sebut. Asabah ni dia merupakan satu golongan yang mewarisi harta pusaka si mati, tetapi dia tidak ada pecahan bahagian yang ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Dia tak ada pecahan bahagian, dia tidak ada portion bahagian yang ditetapkan. Sebaliknya, golongan asabah ini adalah golongan yang mewarisi balance ataupun baki pembahagian harta pusaka yang tidak dihabisi oleh golongan fardu. Golongan fardu tidak dapat menghabisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, maka golongan asabah lah yang akan mengambil balance-nya ataupun baki tersebut. Yang mana sebelum ni saya dah beritahu pada tuan-tuan, mungkin saya dah bagi contoh sebelum ni. Kadang-kadang dia dapat banyak, kadang-kadang dia dapat sikit, kadang-kadang langsung tak dapat tuan-tuan. Kadang-kadang langsung tak dapat.
Baik, tu asabah ya tuan-tuan, ingat balik ya tuan-tuan ya. Ya, dalam kuliah sebelum ni saya dah terangkan banyak kali dah. Ya, apa itu golongan asabah, dan saya dalam kuliah-kuliah sebelum ni banyak kali saya sebut perkataan asabah ya. Sebab apa penting sebut, saya pada dulu lagi mula-mula ngaji dulu saya sebut golongan asabah supaya tuan-tuan dah ingat dah. Oh, dalam faraid ada nama satu golongan yang asabah. Selain daripada golongan ashabul furud, dia ada golongan asabah. Dan ingat golongan asabah. Cuma ngaji malam ni kita nak khususkan ya, dari segi doktrin pengajian bab faraid ni, dia ulama telah ya memecah-mecahkan, mengkategorikan ya golongan-golongan asabah tu. Untuk apa? Supaya kita lebih detail, kita lebih untuk memahami siapa dia yang dikatakan golongan asabah. Yang dalam ilmu faraid tuan-tuan ya. Baik. Dia dalam hadis Nabi asabah ni disebut ringkas saja tuan-tuan. Nabi kata al-hikul faraid bi ahliha, berikan hak faraid kepada mereka yang layak, iaitu golongan fardu tuan-tuan ya. Fama baqiya, Nabi kata kalau dia ada baki ya, fali aula rajulin zakarin, hendaklah diserahkan pada waris lelaki yang paling dekat dengan semati. Tu ya Nabi sebut ya. Tapi dalam bab pengajian faraid, ulama telah ya mendetailkan lagi pengertian asabah tersebut ya. Panjang lagi tuan-tuan. Yang nasabiah ni ya, dia ada nasabiah ya. Nanti nasabiah ada lagi tuan-tuan ya. Kemudian baru kita faham ya. Walaupun Nabi sebut fahuwa li aula rajulin zakarin, tapi dia ada juga dekat situ sebut lelaki yang paling hampir dengan semati. Tapi ada juga golongan asabah nanti yang kita akan belajar ya, daripada golongan orang perempuan tuan-tuan ya, daripada golongan perempuan. Sebab dia mengambil hadis yang lain pula. Hadis yang menyebut Nabi kata wali ukhti ma baqiya. Itu pun hadis sahih juga. Orang perempuan mengambil baki. Tapi dalam keadaan macam mana? Nanti kita akan tengok tuan-tuan ya. Baik. Asabah nasabiah terbahagi kepada 3 jenis ya. Asabah nasabiah terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pertama asabah bin naf. Kalau dalam bahasa Melayu ni dia tulis asabah bi al naf. Tapi susah lah tuan-tuan cakap Arab terus ya. Asabah bin naf ya. Asabah bin naf. Apa itu asabah bin naf? Asabah bin naf iaitu asabah dengan dirinya sendiri. Dia asabah dengan diri dia. Mana diri dia tu memang jadi asabah, golongan yang mengambil, diri dia memang golongan yang mengambil baki harta pusaka tuan-tuan ya. Dia ambil balance baki pembagian harta pusaka. Waris-waris yang termasuk dalam kategori ini ialah semua waris lelaki. Ya. Yang termasuk dalam kategori ini ialah semua waris lelaki yang tidak diselangi oleh perempuan. Semua waris lelaki. Tapi syaratnya jangan diselang oleh orang perempuan. Kalau diselang oleh orang perempuan, dia tidak jadi asabah bin naf. Tapi walaupun dalam kitab ni ulama kata dia tidak, waris lelaki yang dimaksudkan itu ialah waris lelaki yang tidak diselangi oleh perempuan. Tapi nanti saya akan tunjukkan ada juga waris lelaki yang tidak diselangi oleh waris lelaki dalam keadaan dia waris lelaki waris lelaki yang tidak diselangi oleh perempuan, dia boleh jadi tak dapat pusaka. Nanti saya tunjuk tuan-tuan ya. Baik. Dia mesti waris lelaki yang tidak diselangi tuan-tuan ya. Kalau diselangi memang dia jadi perempuan lah. Mereka terdiri daripada 12 orang, iaitu anak lelaki kepada anak lelaki, bapa, datuk, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa,
anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa, dan anak lelaki kepada bapa saudara sebapa. Banyaknya tuan-tuan. Peninglah tuan-tuan. Mari saya tunjukkan dalam bentuk rajah salasilah. Sebab kalau kita belajar ni tuan-tuan, kalau kita dapat visualkan dia, visual saya belajar dalam kursus visual. Memang betul lah. Bila kita dapat visualkan dia, dia senang nak faham, senang nampak. Dan kita kalau nak pergi bicara, kalau boleh buatlah rajah salasilah yang saya tunjuk ni tuan-tuan. Sebab bila kita buat rajah ni, kita senang nak bercerita kepada hakim yang bertanya kepada kita nanti. Kalau kita tak buat rajah salasilah, tu yang kadang-kadang ada waris tertinggal masa kita buat penerangan kepada hakim. Hakim tanya dengan kita, tapi jawapan kita tu tak confident. Main sebut, main cakap, tersilap fakta, hakim dia tulis je tuan-tuan. Dia catat. Lepas tu dah keluar daripada bicara, Allah, tersilap cakap. Arwah rupa-rupanya tak ada adik-beradik. Yang itu adik-beradik tiri. Ataupun itu adik-beradik angkat. Tengok tuan-tuan. Ada kes macam tu dia. Dia cerita dengan saya baru-baru ni, ada seorang orang tua kampung tempat saya tu. Dia cerita dengan saya. Makcik saya silap cakap. Dia bagi tahu adik-beradik dia yang lelaki ni udah kahwin 2, dia kata. Dia kahwin, bini dia meninggal dunia dulu. Lepas bini meninggal dunia, dia kahwin lagi. Sebenarnya dia tak kahwin, Ustaz. Yang kahwin kawan dia. Allah, macam mana cerita ni? Tengok ya. Sebab puncanya dia tak buat rajah makcik tu. Dia main cakap, bila hakim tanya, dia kahwin tak? Kahwin. Kahwin lagi. Kahwin. Macam tu. Sebab hakim dia akan tanya direct kepada saksi yang memberi keterangan waris. Bila saksi keterangan waris, lagi-lagi saksi itu adalah saksi utama yang mana hubungannya dengan si mati sangat dekat. Contohnya anak, tuan-tuan. Anak memang cukup dekat. Ya, maka dia akan dijadikan sebagai saksi keterangan utama biasanya dalam perbicaraan tu. Hakim tanya, pegawai saka tanya, dia jawab, dan jawapan dia tu akan menjadi satu keterangan kepada hakim ataupun kepada pegawai saka. Kalau dia silap cakap, habislah tuan-tuan. Boleh pula lupa kawan tu kahwin tak kahwin tuan-tuan. Kan pelik tuan-tuan. Tu ngadu. Dia cakap dengan saya baru-baru ni, jumpa lepas kuliah subuh masa tu tuan-tuan, dalam satu masjid tu. Boleh tak saya tarik balik? Itu saya tak tahu. Boleh tak lepas bicara, saya nak jumpa baliklah hakim tu, Ustaz. Saya nak tarik balik keterangan yang dibuat tu. Boleh tak boleh? Susah sikit lah tuan-tuan. Itu sebab keterangan depan hakim ni, dia keterangan secara bersumpah. Kalau nak main tarik-tarik ni tuan-tuan, bukan kat situ tempatnya. Sebab masa bicara tu kita angkat sumpah tuan-tuan. Bila kita tersilap cakap depan hakim, depan pegawai saka tu, pegawai saka tu dia dah keluarkan satu perintah pembahagian. Bila dia dah keluarkan perintah pembahagian tuan-tuan, nak batalkan tu bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Patutnya kalau keluar daripada bicara tu, masuk balik ke bagi tahu hakim, mungkinlah boleh melalui proses pentadbiran dia, ya, hakim tersebut ataupun pegawai saka tersebut. Tapi kalau dah seminggu, dah 2 minggu, 3 minggu, datang kuliah, masa tu datang kuliah saya, baru tahu macam mana tersilap. Boleh tak saya jumpa hakim tu untuk batal balik? Susah biasanya tuan-tuan. Sebab hakim ni kalau pegawai saka, kalau tak salah saya, bila dia dah bicara tu, dia bagi tempoh sampai 14 hari dulu tuan-tuan. Untuk tempoh dia bertenang, tempoh untuk bagi keterangan ataupun aduan ke apa, nak buat pembetulan dari sudut pentadbiran. Tapi kalau tak ada, perintah tu keluarlah tuan-tuan. Bila dia dah keluar perintah pembahagian tu, pisah tuan-tuan. Waktu tuan-tuan hati-hati ya tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan kalau nak pergi bicara, pergi mahkamah syariah ke, nak pergi pejabat pusaka ke, nak pergi mahkamah tinggi sivil ke, elok seeloknya tu tuan-tuan, bentak daripada rumah tu dah buat satu kertas besar majung tu tuan-tuan. Gulung-gulung tu. Nanti masa hakim tanya, nanti kejap yang tuan hakim saya nak buka gulungan rajah salah-salah keturunan saya ni. Dalam tu dah ada siap nama, matinya bila tuan-tuan. Senang macam tu. Dalam rajah tu. Ya, buatlah cantik-cantik. Contohnya ni namanya Ali kan. Ali bin Abu, buat cantik-cantik tuan-tuan ya.
Kemudian petakkan macam ni, Ali bin Abu kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Minah. Tulis Minah binti Kasim, contoh. Buat cantik-cantik. Ni kalau dah mati tulis TM. TM ni bukan TM net, telah meninggal dunia. Tulis berapa bulan? 3 hari bulan 2 tahun 1963. Tulis macam tu tuan-tuan. Tarikh dia tu. Tulis tarikh kematian tu. Dalam kita punya rajah yang kita buat dalam kertas tu tuan, yang kita gulung tu. Junjung kertas tu tak apa. Orang nak malu, nak kutuk kita, kutuk lah. Sebab nanti senang bila hakim tanya, kita bukan ingat sangat pun tarikh mati bila, Minah mati bila, tak tahu kan tuan. Bila kita buka tahu. Terus beritahu ke hakim tu macam tu. Barulah keterangan kita tu mantap. Hakim pun tulis foto. Oh begini. Buat cantik-cantik tuan-tuan. Sekarang lagi dah ada Excel dalam komputer. Buat dalam Excel tu cantik-cantik. Lagi mudah tuan-tuan. Excel lagi mudah. Dia boleh paper dia panjang besar, senang. Buka pakai handphone boleh. Ataupun bawa tab masa bicara tu. Kejap yang tuan hakim. Saya nak buka dalam tab saya ni. Rajah silsilah keturunan arwah onyang saya ni. Saya nak tahu dia kahwin berapa kali dengan siapa, meninggal bila dunia. Anak dia berapa orang. Arwah-arwah pakcik saya berapa orang. Maksud dengan makcik saya meninggalnya bila. Berapa orang anak dia pula. Saya boleh tegangkan. Nampak rajah dia dalam tab tu tuan-tuan. Excel tu. Kalau tak nak bawa gulung lah. Kalau saya dulu saya memang sarankan tulis bawa dalam kertas gulungan. Bentangkan depan pegawai pusaka tu. Nampak tuan-tuan. Kalau boleh bagi selai dekat pegawai pusaka tu. Nak biar rujuk pula tuan-tuan. Baik. Buat rajah ni tuan-tuan. Rajah dalam faraid. Kalau siapa yang ngaji faraid dengan saya, rajah sangat penting. Rajah sangat penting. Rajah salasilah. Rajah salasilah ni lah yang boleh kita mengenal pasti siapa dia waris kepada si mati. Tujuan utama dia untuk kita pastikan tidak ada waris yang tertinggal. Takut ada waris yang tertinggal. Bila kita raja, ada punya anak sebelah sini yang tinggal. Tuan-tuan. Baik. Okey, si mati. Tapi biasa kalau dekat yang kalau ngaji malam ni, saya tak adalah buat cantik-cantik, petak-petak. Tak adalah. Saya tulis si mati, saya tulis macam tu. Si mati, saya bulatkan terus dia. Malas nak buat petak-petak apa tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah cantik-cantik. Saya tak payah macam tu, okey. Kalau ke bawah, anak, atas, bapa, ke kiri sini, ke kiri sini adalah adik-beradik, sini ada pasangan. Macam tu biasanya tuan-tuan. Baik. Siapa dia waris asabah? Waris asabah bin naf yang baru saya baca tadi, yang panjang-panjang lebar, susah nak ingat tu tuan-tuan. Saya sendiri pun bukan ingat sangat pun tuan-tuan kalau nak sebut satu-satu. Tapi bila membayangkan rajah salasilah kedudukan waris tu, saya boleh sebut dah. Di antara waris lelaki yang boleh mengambil harta pusaka semati secara baki, siapa dia tuan-tuan? Ni anak lelaki dia. Anak lelaki dia. Dah nampak kan? Anak lelaki. Siapa lagi? Cucu lelaki dia. Tengok tak ada selang perempuan pun. Kalau selang perempuan, cucu lelaki daripada anak perempuan, habis. Cucu lelaki, waris lelaki, anak daripada anak perempuan, habis. Tak ada, tak dapat. Dia tak dapat pusaka. Dia mesti cucu lelaki daripada anak lelaki. Ini yang disebut waris asabah bin naf. Bila yang ini ada, dia dapat atas pusaka. Tapi ni tak ada, gantinya yang ni. Cucu lelaki, anak lelaki kepada anak lelaki, si mati tuan-tuan. Dia tak boleh anak lelaki kepada anak perempuan. Dia mesti anak lelaki kepada anak lelaki. Ni yang disebut waris asabah bin naf, yang tidak diselangi oleh orang perempuan. Selang orang perempuan tak dapat pusaka Saya ulang sekali, dah banyak kali dah saya sebut, sebelum ni pun saya dah bercakap. Selang orang perempuan habis. Putus terus pembagian pusaka. Putus terus. Walaupun sini cucu lelaki daripada anak perempuan, boleh dapat pusaka tak Ustaz? Tak dapat. Walaupun dia pangkat cucu kepada si mati, hubungannya sangat rapat dengan si mati. Dari segi kekerabatannya pun rapat dengan si mati. Tapi dia tak dapat pusaka sebab dia keturunan sebelah perempuan. Sebelah perempuan, anak perempuan. Malah kalau ada adik-beradik lelaki, saudara lelaki kat sini, saudara lelaki yang dapat pusaka si mati, semua sekali satu-satu bahagian. 100% duit kelesi arwah dikeluarkan baru-baru ni, penamanya si mati ni letak penama cucu lelaki dia. Cucu lelaki, tapi cucu lelaki daripada anak perempuan.
Ya. Cucu lelaki dia dinamakan cucu lelaki dalam APS si mati ni. Si mati letak cucu sebab cucu lelaki ni tinggal dengan dia, sayangan cucu lelaki ni letak cucu lelaki dia. Tapi dia tak sedar yang cucu lelaki ni adalah anak lelaki daripada anak perempuan dia yang dah meninggal dunia dulu. Anak perempuan dia dah mati dulu. Tinggal dengan dia. Dapat pusaka tak? Langsung tak dapat pusaka tuan-tuan. Duit APS tu, walaupun dia ni sebagai penama, ya, ingat ya, penama ni dia boleh keluarkan duit tu ya. Penama dia boleh keluarkan duit arwah. Kalau duit APS dia keluarkan duit arwah. Semua duit arwah APS tu memang pergi kepada dia. Ya, memang pergi kepada penama ni. Penama ni akan pegang, akan takbir duit tu tuan-tuan. Tapi yang bahayanya penama ni, dia boleh rembat duit tu. Dia boleh ambil duit tu tanpa dia membahagikan ikut pusaka. Kalau ikut sistem sivil, undang-undang sivil. Sebab undang-undang sivil kata penama ataupun nomini, dia sebut sebagai nomini dekat sini, dia adalah sebagai beneficiary dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran kewangan ni ya, biasanya macam tu. Dalam mana-manalah dalam akaun apa ada penama, memang penama ni adalah sebagai beneficiary ya. Tapi dalam undang-undang syarak ya, penama hanya sebagai pemegang amanah ataupun wasi. Jadi dalam kes ni, kalau cucu lelaki dia sebagai penama, cucu lelaki sebagai penama kat sini, dia ada cucu lelaki daripada anak perempuan, tak dapat katanya. Tapi kalau dia cucu lelaki daripada anak lelaki, memang confirm dapat lah. Ya, kalau dia cucu lelaki dan perempuan tak dapat. Malah hartanya akan jatuh pada adik-adik lelaki. 100% adik-adik lelaki dia dapat dalam kes tu. Dan semua duit KSP. Itu boleh terkejut tak? Macam tak adil aja. Apa yang tak adil ni? Siapa suruh tak belajar? Macam tak adil ni. Kenapa pula pakcik saya yang dapat? Saya kan cucu arwah. Sebab kau tak belajar faraid. Cuba kau belajar faraid. Baru kau tahu yang kau sebenarnya tak layak dapat harta pusaka. Sebab kau adalah anak lelaki kepada anak perempuan mati. Cucu lelaki, cicit lelaki. Ni. Walaupun tak sebut dalam ayat tu tadi, saya kena sebut. Cicit lelaki. Mesti dia lelaki. Ya. Cicit lelaki, anak lelaki kepada anak lelaki si mati. Ya. Tapi dia ikut urutan ni tuan-tuan ya. Kalau arwah dekat sini, anak lelaki dia meninggal dunia, sini ada cucu lelaki. Cucu lelaki betul dapat pusaka. Tapi kalau arwah ada anak lelaki lagi, dia ada anak lelaki nombor 2. Ya? Arwah sempat kahwin lagi, ada anak lelaki. Baru anak lelaki ni umurnya berapa bulan, 2 tahun macam tu. Kecil lagi, tak tahu pegang duit. Ya, cucu lelaki yang dah dewasa ni tuan-tuan, yang umur 30, umur 40 ni, tak dapat harta mati. Harta yang si mati tinggalkan, rumah dia dekat Seksyen 7 harga berjuta, duit dalam bank banyak, ada setengah juta, tak dapat pada cucu lelaki yang ni umur 30-40 ni. Jangan berangan. Sebab anak lelaki yang arwah baru ni dapat ni tuan-tuan, daripada isteri dia yang baru dikahwini, ya, isteri muda yang dikahwini dapat baby lelaki. Ya. Maka baby lelakinya lah yang akan dapat harta pusaka. Cucu lelaki yang sini langsung tak dapat pusaka. Tu jangan main-main ya. Walaupun title dia ni, dia ni titlenya anak lelaki, tapi umurnya baru 2 tahun, baru je lahir, ya tuan-tuan ya, kecil lagi. Sedangkan cucu lelaki arwah ni, cucu lelaki anak lelaki dan lelaki arwah ni, umurnya dah 30-40. Dia sangkakan atuk dia punya harta ni memang garanti lah dia punya. Rupa-rupanya atuknya sempat kahwin, ada baby kecil lagi. Baby kecil ni lah yang dapat pusaka. Boleh tak cucu dia dapat ambil rampas hak bahagian pakcik dia yang baby ni? Tak boleh. Dan baby pakcik dia ni pula, dia kat situ bila bapak dia mengaduin, dia ni anak yatim. Kalau dia ambil juga bahagian baby ni tuan-tuan, duit APF ke apa ke, haram hukumnya tuan-tuan, berdosa. Rupalah dia makan harta anak yatim tuan-tuan. Saya cerita ni cerita betul, memang ada kes ni macam tu. Arwah tempat kahwin Tuan Haji, betul. Dah tua, jangan kata dah tua-tua macam Tuan Haji ni kahwin lagi, dapat bini muda, tak boleh beranak. Jangan.
Santan tua tuan-tuan lagi power. Jangan kutuk-kutuk orang tua. Tak try cuba bagi anak dara. Mengandung lagi tak? Mengandung. Dapat baby lelaki. Ya? Mati. Bini dia masa tu tengah mengandung. Anak lelaki dia dapat pusaka. Walaupun tengah mengandung. Memang ada satu kes tu memang accident dia si mati ni. Isteri dia tengah syarat mengandung 7 bulan. Dia accident kereta. Adalah saya tak nak sebut tempatnya ke mana. Accident kereta meninggal dunia. Ya. Baby yang lahir tu baby laki. Baby laki dapat pusaka. Anak yatim tu. Dapat pusaka. Itu sebab dalam pusaka ni walaupun dia baby dalam perut, janin dalam perut, dia telah dijamin hak pusaka dia. Tak boleh kita suka-suka hati nafikan dia. Tapi yang kes kita ni memang bukan dalam perut dah, memang dah lahir dah. Budak tu ada. Tak, dia ni umur dia 40 lebih. Pakcik. Sedangkan bapak dia ni atuk dia ni kahwin ada lagi anak kecil lagi tuan. Dia panggilnya apa? Pakcik. Kalau orang sana panggil paman. Paman. Orang Jawa lah. Tuan-tuan bukan orang Jawa. Paman. Panggil paman kecil. Paman. Paman ni takkan dapat pusaka tak? Dia kata dengan saya. Mana pula? Paman ni dapat pusaka. Sebab dia anak laki arwah. Kuat tak? Anak laki. Kuat tuan-tuan. Ni asobah paling besar ni tuan-tuan. Inilah perhabis anak laki kita tuan-tuan. Kalau ada anak laki, saya banyak kali cakap dengan tuan-tuan. Anak laki tuan-tuan, jangan main-main. Nampak je macam tu anak laki kita kat rumah tuan-tuan. Dia itulah perhabis harta tuan-tuan. Kalau dia tak ada tuan-tuan, kemungkinan besar harta tuan-tuan akan jatuh pergi kepada adik-beradik. Percentage dia sangat besar. Adik-beradik tuan-tuan akan dapat harta tuan-tuan. So pentingnya, saya kan dulu pernah cakap dengan tuan-tuan, pentingnya kena ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, cari mak lagi. Boleh juga cari mak lagi. Kalau berani cari mak lagi lah. Kalau berani. Tapi setakat ni saya tengok orang Seksyen 7 ni muka tak berani. Muka nampak je ni. Tak berani semua. Berani ni. Tenung dengan bini kat belakang tu terus tunduk tuan-tuan. Apa barang takut bini tuan-tuan? Pergi dah ustaz pun sama. Cakap orang ustaz pun sama. Kita hormat bini. Baik. Ni lelaki Kalau ada lelaki curang ini keturunan yang dapat sakit. Siapa lagi? Bapa tuan-tuan Bapa ni tuan-tuan, dia pun keturunan lelaki yang dapat pusaka. Boleh boleh. Kalau arwah tak ada anak. Arwah tak kahwin, tak ada anak. Tapi bapak ni hidup lagi tuan. Memang bapak dapat pusaka. Bapak dapat pusaka. Dia yang akan menghabiskan pusaka arwah. Sebab anak tak ada. Maka bapa yang akan menghabiskan. Bapa ni golongan lelaki yang boleh menghabiskan pusaka. Dia kadang-kadang boleh jadi waris fardu 1/6 yang saya sebut dalam dalam golongan fardu yang sebelum ni saya sebut yang 12 orang tu, bapa termasuk dalam golongan fardu sebab disebut dalam ayat Al-Quran ayat 11 surah An-Nisa tu wali abawi likulli wahidin minhum sudusu mimma taraka in kana walad. Tu ada wali abawi tu macam kedua bapa. Maknanya bapa dia boleh jadi golongan fardu, tapi bapa ni yang bestnya dalam masa yang dia boleh jadi golongan fardu, dia juga boleh jadi golongan asabah. Golongan asobah. Kalau dah tak ada waris, anak tak ada, semua tak ada, anak tak ada, cucu tak ada, semua tak ada. Memang si mati meninggal bujang contohnya, maka bapak lah yang akan menghabiskan pusaka. Baru-baru ni ada arwah meninggal, dia ada 5 orang anak. Arwah ada 5 orang anak, tapi anak dia semua perempuan. 5 orang semua perempuan arwah ni. Masa dia meninggal dunia, bapak dia ada lagi. Bapak dia terlantar di hospital universiti.
Terlantar dia ke universiti, bapak dia. Ni. Arwah meninggal kena serangan jantung. Yang masuk hospital bapak dia dulu. Sebab sakit, kena stroke tuan-tuan. Ya. Bapak dia sakit dulu, kena stroke, masuk hospital dulu. Dia tak ada, dia sihat je. Tup-tup dia pergi dulu tuan-tuan. Anak 5 orang perempuan. Saya dah beritahu banyak kali dengan tuan-tuan. Anak perempuan, dia tidak boleh menghabiskan pusaka. Anak perempuan tak boleh habiskan pusaka. Anak perempuan, dia kalau 5 orang, dia boleh dapat hanya sekadar 2/3 je tuan. Fa'in kunna nisa faqaf nataini falahum tulusama tarok 2/3 tuan. Bahagian anak perempuan. So, dia ada balance 1/3. Ni yang jadi masalah ni. 1/3 balance ni nak bagi pada siapa? Bapak dia ada kan? Bapak dia hidup lagi. Arwah meninggal bulan 6. Bapak dia bulan 8. Arwah meninggal bulan 6, bapak dia bulan 8. Bulan 8 meninggal dunia. So, bapak dia ada hak tak? Yang meninggal bulan 8 ni ada hak lah tuan-tuan. Dia dapat 1/3 ni. 1/3 tu pula jatuh pada siapa? Lepas bapak dia meninggal bulan 8, jatuh ke anak-anak bapak ni tuan-tuan. Nampak? Dalam kes ni. Rumah, ada rumah. Rumah ada banyak lah tu rumah dia tuan-tuan. Rumah, ada duit simpanan, ASD, ada duit tabung haji, ada duit pelaburan. Hai, orang Shah Alam kaya tuan-tuan. Tuan-tuan ni banyak duit ni. Cuma diam sengih je. Jangan tuan-tuan, hati-hati. Belajar faraid ni tuan-tuan. Dia sekarang. Ya. Kita boleh tahu ke mana duit kita pergi lepas ni. Ke mana rumah tuan-tuan yang mahal ni dekat Syen 7 ni. Siapa yang dapat. Tuan-tuan boleh agak dah. Boleh tahu siapa yang akan mewarisi. Ya tuan-tuan ni. Agak-agak gaduh ke tak gaduh dia orang kat rumah ni. Tuan-tuan ni. Baik. Bapak. Siapa lagi? Datuk. Datuk. Iaitu bapak kepada bapa si mati. Pun sama. Tapi jarang lah. Jarang. Setakat saya dah bertugas dalam faraid buat 13 tahun lebih dah. Dah masuk 2024 dah. Dah lama dah buat siasatan faraid kan. Jarang lah saya jumpa datuk dapat pusaka. Datuk hidup lagi tuan. Jarang lah. Dan hendaknya si mati ni meninggal umur 76. Lepas tu soalan saya masa siasatan tu, kalau tak berapa cerdik, tanya orang, atuk ada lagi? Memang kena lempang jawabnya. Kan dah umur 76. Atuk ada lagi. Sebab kata baru-baru ni saya buat siasatan lah tuan-tuan. Adalah tak nak sebut kat mana seksyen berapa tuan-tuan ni meninggal dunia tuan-tuan. Meninggal dunia. Isteri dia ada isteri lagi. Isteri dia umur 62. Isteri dia umur 62. Arwah Tuan Haji ni meninggal umur 70 lebih. Meninggal ada isteri 62. Yelah, soalan saya betul lah tuan-tuan. Saya tanya pada makcik tu, makcik sekarang ni dalam tempoh ihdad betul? Ya Ustaz. Agak-agak ada baby tak? Kan? Ngandung tak? Hamil tak? Ustaz ni gatal. Soalan tu saya betul. Sebab saya takut kalau mengandung. Sebab kata Tuan Haji tanya dia kan, kalau dia mengandung, baby dalam perut tu ada hak untuk mewarisi pusaka. Tu saya tanya. Mananya saya 62 nak beranak lagi, Ustaz dah monopos katanya. Mana saya tahu. Takut tuan-tuan ni kena tanya soalan ni. Tapi kalau si mati ni umur 76, datuk contohnya ni, kalau tanya memang dah meninggal dunia dululah tuan-tuan Bapak kena tanya. Takut ada lagi. Siapa lagi? Saudara lelaki seibu sebapak. Ni, adik-beradik lelaki, ibu sama, bapak sama kepada si mati. Pun asobah bin naf. Asobah bin naf. Dia dapat atau pusaka. Siapa lagi? Saudara lelaki sebapa. Siapa lagi? Anak lelaki saudara lelaki si ibu sebapa. Siapa lagi? Anak lelaki saudara lelaki sebapa. Siapa lagi?
Bapa saudara seibu sebapa. Bapa ada adik-beradik, adik-beradik dia, adik-beradik seibu sebapa. Maknanya si mati ni panggil bapa saudara seibu sebapa. Pun dapat pusaka. Siapa lagi? Bapa saudara sebapa. Bapa sama mak lain. Siapa lagi? Anak lelaki dia tuan-tuan. Anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa ni. Siapa lagi? Anak lelaki bapa saudara sebapa. Sampai situ. Tapi kalau saya, siasatan saya, biasanya saya tak berhenti sampai sini. Saya akan siasat lagi tanya. Ada tak datuk saudara seibu sebapa? Ada tak datuk saudara sebapa? Ada tak anak lelaki datuk saudara seibu sebapa? Ada tak anak lelaki datuk saudara sebapa? Sebab saya pernah siasat, jumpa anak lelaki kepada datuk saudara hidup lagi. Arwah pegawai kerajaan, ada rumah, ada lot tanah dekat Kelang, ada duit simpanan, ada kereta BMW tuan-tuan. Masa aku siasat tu sampai pancit BMW 44 tu sebab tak guna. Rugi betul tuan-tuan. Sebab arwah masa meninggal dunia ada 3 orang adik-beradik perempuan. 3 orang adik-beradik perempuan tak boleh habiskan pusaka 2/3. 1/3 nak bagi siapa? Dia kata kena bagi Baitul Mal. Saya pun jalankanlah siasatan. Betul ke jatuh kepada Baitul Mal 1/3 tu? Siasat punya siasat, tanya punya tanya. Ada ni anak lelaki kepada datuk saudaranya masih hidup lagi umur 80 lebih. Maka 1/3 tu tak boleh jatuh Baitul Mal. Dia kena bagi kepada ni anak lelaki datuk saudara ni. Dialah yang akan menghabiskan pembahagian harta pusaka si mati. Rumah, kereta, duit simpanan 1/3 akan jatuh pada anak lelaki ni tuan-tuan. Datuk saudara ni. Begitu tuan-tuan. Jadi sikit-sikit Baitul Mal, sikit-sikit Baitul Mal. Baitul Mal memanglah suka tuan-tuan macam saya. Siapa tak nak duit? Kita ambil je. Tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita tak pandai mencari siapa waris, tu yang Baitul Mal dapat mewarisi pusaka. Tapi bila saya catat rupa anak laki, ada anak laki datuk saudara. Kena bagi 1/3 tu. Terkejut tak anak laki datuk saudara ni tuan-tuan? Terkejut lah tuan-tuan. Ada hak 1/3 dekat harta peninggalan, ada rumah, ada tanah, ada kereta, ada duit 1/3 kot. Duit ada 300,000, 1/3 duit aja 100,000 dia punya. Takkanlah 100,000 dia tak nak tak? Tuan Haji kat sini kata nak tak? Nak juga tuan-tuan. Cuma pagi tadi saya ditanya satu soalan. Apa penyelesaian pusaka ni hakikatnya apa? Hakikatnya apa perkara yang boleh menyelesaikan pembahagian sesuatu harta pusaka? Sebenarnya pembahagian pusaka ni fiqh je tuan, ni fiqh je. Yang menyelesaikan isu permasalahan pembahagian harta pusaka ialah hakikatnya akhlak waris tu sendiri. Akhlak waris tu sendiri. Itu sebenarnya yang menyelesaikan pembahagian isu harta pusaka. Pagi tadi saya tanya abang dia sebagai penama duit wang simpanan tabung haji. Banyak dia tabung haji arwah ni. Banyak. Dia dah sapu semua tuan-tuan. Abangnya sapu semua. Bagus betul. Tapi bila dah sapu tu, timbul kesedaran dia nak minta maaf dengan adik-beradik. Abang ni jumpalah dengan adik-beradik. Beritahu dengan adik-beradik dia. Adik-beradik dia ni yang ada yang tanya dengan saya, salah seorang tu. Abang ni minta halal. Dah rembat duit banyak-banyak tadi tu, minta halal. Tonton kalau jadi adik-beradiknya halal kan tak? Kalau dia halal kan tak? Banyak tuan duitnya. Dia minta halal. Duitnya 100,000 tuan. 100,000. Jadi abang dia ni dah rembat, dah habiskan duit tu sebab kes dah lama. Jadi baru sekarang ada kesedaran ngaji. Punya ada hak adik-beradik aku.
Jadi aku kena minta halal lah pergi jumpa dia. Berjumpalah, telefon adik-beradik, panggil, datang makan-makan rumah, beritahu kisah sebenar dulu aku dah ambil duit arwah bapak macam ni. Disebutlah ratus ribu juga duitnya. Adik-beradik semua yang tengah makan semua, duit, terkejut lah konon-kononnya tuan-tuan. Banyaknya yang abang ambil. Itulah dia kata, dulu abang tak ada ilmu, jahil, dah terambil duit korang. So sekarang abang nak ganti memang tak mampu. Yelah, yang abang ni orang kampung yang ambil ni. Orang kerja biasa je. Dia pergi kerajaan tapi pangkat grade-grade biasa ni tuan-tuan ya. Tak adalah besar sangat gaji dia. Anak pun ramai tuan-tuan. So abang dia nak minta maaf dengan dia. Adik-beradik ni besar-besar ya. Pangkat besar-besar adik-beradik dia. Saya cakap terang. Adik-beradik yang tanya ni pun pangkatnya besar boleh tahan. Duit banyak tuan-tuan ya. So minta halal. Sebab nak bayar memang tak mampu semua. Duit dah belanja, dah bagi anak-anak masuk universiti semua. Tak ada, nak berhenti tak mampu. Saya nak tanya dengan tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan sebagai adik-beradik dia, nak halalkan tak? Apa yang abang tu ambil? Halal kan? Halal kan? Tengok, ada yang senyum. Ada yang kata hal yang halal tu, itu memang sebenarnya yang sebaik-baiknya kalau tanya dengan saya lah. Kalau saya jawapan kalau tanya dengan saya, sebenarnya jawapan saya kata halalkan je. Halalkan je. Walaupun perit tuan-tuan. Banyak tu tuan-tuan. Ratus ribu boleh buat muka kereta X50 tu tuan-tuan. Contohlah. Kalau orang fikir dua harta kan. Tuan-tuan minta halal macam tu aja tuan-tuan Tapi macam kalau saya kata halalkan je lah, jangan panjang-panjang. Sebab Nabi kata sebenarnya kaya yang sebenarnya ialah bukan kaya duit, bukan kaya harta. Laisal ghina'an kasratil aradi. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya duit. Kasratil banyak harta dia tuan-tuan. Walakin ghina, tetapi kaya itu sebenarnya adalah ghinan nafs. Kaya jiwa dia tuan-tuan. Kaya diri dia tuan-tuan. Tuan-tuan sebenarnya kalau tuan-tuan dapat halalkan tuan-tuan, itu lebih baik dan lebih hampir kepada takwa. Hampir tuan-tuan dengan Allah. Kita nak menghampirkan dengan Allah dengan amal ibadah, tak tentu terima lagi tuan-tuan. Tapi kalau yang dengan itu tuan-tuan, insya-Allah kalau kita betul-betul ikhlas boleh menghampirkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Tapi duit punya hal. Dia kata halal kan dah. Ustaz, banyak Ustaz. Nampak? Tapi saya tak boleh nak kata saya nak paksa dia halalkan. Tak halal awak berdosa masuk neraka. Tak boleh. Sebab kerja nak halalkan ni, dia dah sendiri waris-waris tu yang tanya tu. Tapi bila saya suruh dia halal, macam susah nak halalkan Ustaz. Setelah apa yang dibuat pada kami, susah nak halalkan. Nampak tuan-tuan? Bab harta tuan-tuan. Memang macam itulah hakikatnya ujiannya tuan-tuan. Bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Saya tak diuji lagi lah. Tapi kalau diuji, itu ratus ribu. Kalau juta tuan-tuan, lagilah. Ya Allah, saya pernah jumpa kes dia. Ya. Sebab juta harganya tuan-tuan. Datang serban berjubah. Datang maiz berjubah. Saya pun pakai songkok. Dia pakai serban tuan-tuan. Malu saya. Kita pegawai agama. Dia datang berserban, berjubah. Kita pakai songkok. Blazer. Malu kita. Malu tak? Malu. Tapi bila cerita bab harta, tak boleh Ustaz. Saya tak akan halalkan. Nampak? Tak boleh tengok orang dengan jubah tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh tengok orang dengan serban tuan-tuan, dengan jubah. Dia nampak tu. Jawapan dia dia nampak. Dengan jawapan dia, bahasa dia, tak boleh halal. Nampak tuan-tuan? Susah tuan-tuan. Bab harta, fitnah. Siapa sebut? Nabi sebut. 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu. Nabi dah sebut. Fitnah. Wa fitnatun ummati. Fitnah. Ujian ke atas umat aku. Al-mal. Harta tuan-tuan. Ujian dekat tuan-tuan harta. Termasuk saya sendiri. Saya ngaku.
Otak takkan ada pangkat, takkan ada gaji bulan-bulan. Itu semua ujian tak tuan-tuan? Ujian kat saya sebenarnya tuan-tuan. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Ujian tuan-tuan ya. Ya, itulah yang paling kita takut tuan-tuan. Dah isyak ya? Dah isyak, kenapa tak cakap tuan-tuan? Saya boleh berhenti. Boleh sambung lagi bulan depan. Takkan habiskan bulan ni juga. Cerita sampai habis bulan ni pun, bulan depan tanya bukan ingat lagi pun, betul tak? Okay, cukuplah sekadar tuan-tuan malam ni. Ya? Sembang-sembang. Ada soalan tak? Tak ada, Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan semua faham lah orang hebat-hebat. Orang kampung saya kalau ceramah pun, saya tak ada soalan tak? Wak-wak semua tuan haji semua. Oh, orak-orak kita. Orak ni orang Jawa kata tak ada. Ya. Tuan-tuan orang hebat kerja kerajaan pangkat tinggi-tinggi. Akan ada soalan. Faham kan? Faham. Tanyalah tuan-tuan ya. Nanti lambat nanti tuan-tuan ya habisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alina ta'wil. Allahumma inna nas'aluka min tanni fadlillah ya inda hajatina wa la tansana bil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.